Malaysian Football League MFL memaklumkan pihak kerajaan telah meluluskan untuk membenarkan penonton masuk ke stadium bermula 2 dan 3 April 2021. Keputusan itu bukan sahaja disambut baik oleh penyokong Terengganu FC, sebaliknya bakal menjadi suntikan semangat kepada kelab-kelab Liga Malaysia, khususnya Terengganu FC. Dan senario bola sepak Malaysia, khususnya di negeri Terengganu, sudah setahun sunyi tanpa sorakan penyokong, sebagaimana kali terakhir penonton dibenarkan ke stadium, khususnya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0, di mana Liga Malaysia terpaksa ditangguhkan pada 16 Mac 2020. Bagi kawasan PKPP, perlawanan bola sepak dengan kehadiran penonton yang dibenarkan adalah 25% ataupun 8,000 penonton, mana yang lebih rendah. Buka kuasa pada 1 April 2021. Beberapa syarat dipastikan untuk semua mematuhi SOP yang ditetapkan, iaitu cadangannya adalah memberi keutamaan kepada pemegang kad keahlian TFC, keduanya warga emas, individu yang ada penyakit kronik dan kanak-kanak bawah 12 tahun tidak dibenarkan. Jualan tiket secara online sahaja, itu pun jika jumlah kad pemegang keahlian TFC tidak dapat memenuhi kapasiti yang dibenarkan. Jika dah penuh, tidak perlu membuat jualan tiket. Bagi yang tidak dapat ke stadium, teruskan menonton di saluran TV dan YouTube yang disediakan. Jaga tingkah laku dan pastikan sentiasa menjaga SOP untuk mengelakkan daripada dikenakan denda atau kompaun. Tiket yang dijual secara online yang diberi keutamaan kepada pemegang pas bermusim dan juga kad keahlian TFC, dan juga kepada penonton-penonton lain yang dibuat secara online. Mohon juga dipastikan tiket berkenaan ada nombor tempat duduk, dan juga kepada mereka yang tidak dapat masuk, bolehlah juga melihat kepada Terengganu FC yang membuat kerjasama dengan LFS. Jadi bolehlah masuk ke Pawagam untuk menyaksikan pasukan kesayangan Terengganu FC beraksi. TFC selepas perlawanan menentang Melaka United akan bertemu dengan pasukan Sabah pada 21 Mac 2021 hari Ahad, pukul 8.15 malam terlebih awal, seperti mana biasa di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Bagi senarai penjaring untuk pasukan Terengganu FC, didahului dengan Hakimi Abdullah sebanyak 2 gol, Jordan Mintah 1 gol bertemu dengan Melaka United, dan 1 gol sebelum ini menjadikan 2 gol. David Da Silva 1 gol, Rahmat Makasuf 1 gol, Faizal Halim 1 gol, dan 1 lagi gol baki adalah melalui Desi Marcel. Dari segi kedudukan dalam Liga Super Malaysia ini, Terengganu FC menduduki tangga yang kedua dengan 10 mata, sama dengan Johor Darul Takzim JDT dengan 3 kemenangan, 1 seri, belum pernah lagi kalah, 8 jaringan dan 3 bola. Sebelum itu, kita melihat kepada aksi penjaga gol, iaitu Rahadi Azli yang semakin meningkat naik daripada pasukan belia terus ke Terengganu FC. Tindakan refleks dan juga layangan badannya menjadi senjata utama kekuatan di barisan akhir Terengganu FC. Walaupun baru berusia 19 tahun, tapi ketenangannya mengawal pintu gol harus dipuji. Walaupun sudah bolos 3 gol, tapi bukan berpunca daripada kesilapan beliau. Gol yang bolos adalah hasil penalti, gol sendiri, dan juga kesilapan pertahanan kerana terlepas daripada penampan bola dengan kemas ketika melawan UiTM. Beliau telah mendapat clean sheet pertama kali bila menentang pasukan Perak FC. Plus, mengenai line up Terengganu FC menentang Melaka United FC, hampir 50%
rompakan di defending third, kedua-dua fullback bertukar pemain, memang tidak dijangka dengan kehadiran Azam Azmi Murad di sebelah kanan dan juga Hafizal Muhammad di sebelah kiri pertahanan. Ini merupakan teknik bayangan untuk mengelirukan lawan, menyukarkan lawan membaca kekuatan pasukan. Rotation daripada jadual yang agak padat mengekalkan dan mengimbangi tempo permainan selama 90 lebih minit. Cuma yang perlu dipertingkatkan dari segi komunikasi dan juga kerjasama dalam pasukan. Memang tidak dijangka Coach Nafuzi Zain telah melakukan ramai pertukaran di defending third. Daripada minit pertama sehingga minit ke-60, player masih tidak melakukan shelter down sepenuhnya. Dan apa yang paling merisaukan adalah isu kecederaan yang membelenggu pemain-pemain utama. Injured dari awal musim sampai sekarang tidak fit lagi. Dengan jadual padat dan cuaca yang agak panas, Terengganu FC sangat perlukan player ekstra untuk game yang akan datang. Faiz Nasir amat diperlukan di bahagian sayap. Hakimi pula perlukan gandingan dengan Arif Fazilah, tapi Arif Fazilah masuk dalam separuh masa yang kedua. Sayang sekali Azali yang baru sahaja dimasukkan 8 minit sudah injured, disebabkan Terengganu kekurangan player pada posisi tersebut. Mana tahu kemungkinan akan datang Coach Nafuzi Zain akan memanggil Zul Ashraf, sebab beliau pernah mengadakan latihan dengan Terengganu FC sebelum ini. Terengganu FC amat memerlukan kehadiran semula David Da Silva dan pemain lain seperti Chris Hurt, Hasnan Ahmad dan juga Arif Anwar yang belum lagi menyertai Terengganu FC. Sedikit mengenai Charlie Di Murga, dia bagus winning the ball dengan game reader yang baik. Beliau bukanlah yang kita kenal dalam 3-4 game dalam Liga Super kali ini. Cuma dia kurang dari segi command dan satu lagi lack of physical. Untuk kapten agak sukar untuk tentukan musim ini. Majoriti player baru, player lama belum cukup matang untuk diangkat sebagai kapten. Asalnya Terengganu FC boleh memberi tugas kapten kepada Hasnan Ahmad, malangnya beliau injured daripada awal musim sampai sekarang belum fully fit. Back for Terengganu FC belum cukup depth sebenarnya, perlukan lebih lagi. Syahrul Nizam dah okey bermain CB di tengah. Kalau ada seorang pemain import CB yang ada teknik macam Charlie, ada fizikal lebih sedikit dari segi tinggi dan keras, Terengganu FC boleh build defense yang lebih ampuh. Chris Hurt belum tentu lagi akan bermain untuk masa akan datang, belum sembuh lagi dari segi kecederaan. Dan apa yang boleh kita katakan, sebenarnya teknik yang dimainkan oleh Charlie, beliau adalah game leader yang baik dan winning the ball. Pada masa yang sama, Coach Nafuzi Zain mungkin lebih tahu supaya memberikan penekanan dari segi teamwork, komunikasi, akurasi passing. Coach Nafuzi Zain berani mencuba. Squad depth Terengganu FC penting, andainya pemain utama injured. Lagipun ni awal musim, Coach Nafuzi Zain berani mengambil risiko. Cuma ia mungkin boleh mengganggu tempo dan chemistry, lebih-lebih lagi jika berjumpa dengan pasukan yang berintensiti tinggi dan high pressing. At least coach telah belajar something yang baru. Trust the process. Apa yang kita perlukan sekarang adalah fokus menentang pasukan Sabah. Sabah pada musim ini bukan seperti mana yang lepas, lebih baik daripada dahulu dan banyak peningkatan. Diharapkan perlawanan ini Terengganu tidak tercicir lagi untuk mendapatkan mata penuh, 3 mata. Ramai menyebut tentang Marcel tetapi terlupa peranan yang dimainkan oleh Syarin.
Beliau sesuai dengan gameplay yang dimainkan oleh coach Nafuzi dalam perlawanan yang kurang pressing di middle third. Sharin ataupun Potek memang mempunyai ketenangan dalam kawalan bola yang agak baik, melengkapkan build up play dan simple play. Itulah beliau. Setelah kemasukan Sharin, Faiz pula di sebelah kiri dan ada Fazilah di back kiri. Gerak gempur TFC telah bermula. Permainan short pass dan build up play terus disajikan dengan kualiti padan yang cantik. Akhirnya Terengganu FC dapat mengekalkan permainan yang lebih baik. Melalui gerakan melibatkan Potek, Marcel dengan tenang melorongkan bola kepada Mintah. Akhirnya Mintah memperdayakan seorang pertahanan yang mengawalnya dan seterusnya dengan tenang menyudahkan peluang dengan satu gol, menjadikan kedudukan terikat 1-1. Kehadiran Rahman Makassar di hujung perlawanan menyegarkan semula pace di sebelah kanan. Ini disebabkan oleh Miki telah pun kepenatan. Secara keseluruhannya Azam Azmi juga tidak mengecewakan kerana dapat membantu serangan. Beliau juga kebal untuk ditewaskan. Agak bermasalah apabila Sony Nordi untuk mengatasinya 1 lawan 1. Permainan beliau agak tenang dan meyakinkan. Teruskan perjuangan Terengganu FC.